Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila sairil anbiya wal mursalin wa ashabi rasulillahi ajma'in wa tabi'ihim wa tabi'it tabi'in minal awliya wa syuhada wal ulama was salihin ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia, taufik dan hidayah, dengan rahmat Allah kita dapat bersama-sama pada malam ini. Semoga rahmat Allah Ta'ala itu juga Allah Ta'ala sampaikan untuk kedua ibu bapa kita, ahli keluarga kita semua, jiran-jiran, guru-guru kita semua, jiran-jiran, sahabat-sahabat dan muslimin-muslimat sekalian, insya-Allah. InsyaAllah kita sambung muka surat 203, penggan yang kedua, dan riwayat Muslim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin fid darain. Dan riwayat Muslim. Riwayat Muslim ni hadis riwayat daripada Muslim. Tuan-tuan, dalam ilmu hadis riwayat ni banyaklah. Tapi yang masyhur kita duk dengar Bukhari Muslim, Bukhari Muslim, kan? Jadi itu di antara hadis yang sahih yang disebut oleh yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka ini sebuah hadis riwayat Muslim, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyurat ni menulislah akan sekalian maqadirul khalq. Maqadirul khalq itu bahasa Arab dah. Maqadir ni ketetapan-ketetapan ataupun ketentuan-ketentuan al-khalq, semua makhluk. Semua makhluk. Ketetapan semua makhluk itu dia panggil maqadirul khalq. Dahulu daripada menjadikan langit dan bumi, sebelum Allah Ta'ala buat langit dan bumi lagi. Langit tak ada lagi, bumi tak ada lagi, tuan-tuan. Dengan 50,000 tahun, langit bumi tak ada lagi, 50,000 tahun before. 50,000 tahun sebelum tu, tuan-tuan, langit bumi pun tak ada lagi. Allah Ta'ala dah tulis dah semua sekalian. Sekalian ni semua maqadirul khalq, ketentuan segala makhluk semua, A to Z. Apa yang berlaku hari ni dah ditulis 50,000 tahun sebelum Allah Ta'ala buat langit bumi. Maka sembah sahabat. Sahabat respon kepada Nabi, sahabat tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, pada apa beramal pada hari ini? Apa tujuan kita buat amal ibadah pada hari ini? Kan? Yang kita dok buat urusan semua kerja hari ini, adakah pada barang yang kering dengan dia oleh kalam
oleh qalam. Qalam ni pen. Habis dakwah ke pen? Ada tulis tak cerita kita semua ni ke habis dah dakwah pen qalam tu. Yang duk berlaku hari ni dan yang berlaku dengan dia oleh segala maqadir, segala ketentuan-ketentuan ni, atau pada barang yang lagi akan datang, ataupun perkara-perkara yang akan datang, coming soon, perkara yang akan datang tu, adakah semua ditulis ke dakwah pen habis ke macam mana? Kan sahabat tanya lah kan. Sabdanya kata Nabi, tetapi beramal olehmu pada barang yang telah berlaku dengan dia qalam. Nabi kata, apa yang kita beramal pada hari ini, yang lepas, pada hari ini dan akan datang, barang yang telah berlaku dengan dia qalam, semua ada tulis. Dakwah pen Tuhan tak pernah habis. Semua tu dah ditulis, dah tercatat di Lauh Mahfuz. Itu qalam. Qalam ni menulis lah, itu qalam. Istilah kepada qalam ni pen lah. Tapi ia makhluk Allah yang Allah Ta'ala buat, tulis, catat segala apa yang berlaku, yang telah berlaku, akan berlaku, lagi akan berlaku, semua tu sudah ditulis oleh qalam. Dan yang telah berlaku dengan dia segala maqadir, dan semua itu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sembah mereka itu, sahabat tanya lagi, pada apa beramal? Jadi kalau Tuhan dah tulis semua, kita apa faedah lagi kita duk buat amal lah ni? Semua dah tulis belakang dah. Kan? Apa faedah lagi? Sahabat tanya pada Nabi. Sabdanya kata Nabi, i'malu fakulli muyassara lima khuliqalah. Beramallah olehmu, maka tiap-tiap seorang dipermudahkan bagi barang yang dijadikan baginya. Jadi buatlah amal ibadah. Kenapa? Itu tanda Allah Ta'ala kasih sayang, rahmat Allah. Allah Ta'ala permudahkan urusan nak buat amal ibadah. Maka kita kena bersyukur kepada Allah. Bila kita dapat beramal ibadah, dapat buat kerja amal ibadah, maka bersyukur kita pada Allah. Sebab apa? Itulah yang ditakdirkan, segala amalan kita. Sebab tu kita tak tahu Allah Ta'ala takdir apa kat kita. Bila kita tak tahu Allah Ta'ala takdir apa kat kita, sebab tu dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, disuruh kita beramal, buat kerja, berdoa. Sebab tajuk kita ni tajuk bab doa. Saat lagi duk faham kata semua dah takdir Tuhan dah, doa buat apa lagi? Takut faham macam tu. Kan? Semua Tuhan dah takdir dah, buat apa nak doa lagi? Takut orang salah faham. Salah faham tentang apa ni, takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kita usaha ikhtiar kita tu, dalam kita berusaha berikhtiar tu, itulah juga sebenarnya Allah Ta'ala takdir pada kita. Maka dengan sebab tu kena bersyukur kepada Allah, kena niat macam tu, kena ingat macam tu. Kita semayang, kita berdoa, sebab apa? Sebab Allah Ta'ala nak mempermudahkan urusan kita. Sebab tu Allah Ta'ala permudahkan amal ibadah kita. Allah Ta'ala permudahkan gerak anggota tubuh badan kita tu untuk melakukan ibadah, untuk buat amal.
Sebab tu kata ulama, harakatit ta'ati dalilu 'alal ma'rifah. Harakatit ta'ah, pergerakan untuk buat ketaatan tu, dalilu 'alal ma'rifah, itulah tandanya dia orang yang kenal Allah, orang yang tahu Allah, orang yang berakidah dengan Allah. Bila pergerakan dia tu harakah. Harakah ni gerak. Gerak nak buat amal ibadah, nak sembahyang, nak berzikir, nak berselawat, nak baca Quran, nak bersedekah. Tu harakatit ta'ah. Itulah tandanya dia orang yang ada akidah, orang yang beriman. Tanda. Tanda orang beriman, orang kenal Allah. Makrifah ni kenal Allah. Orang kenal Allah ni orang yang ada akidah. Dia kenal Tuhan, dia tahu Tuhan ni hak Tuhan suruh, ni hak Tuhan larang. Dia kenal. Itu dalilu 'alal ma'rifah. Sebab tu tak rugi kita buat amal ibadah. Tak ada istilah rugi. Tak ada istilah tak ada manfaat. Semua tu balik pada kita. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Bagi dia apa yang dia usaha, itu yang dia dapat. Dia usaha apa, dia akan dapat yang tu. Laha ma kasabat, baginya apa yang dia usaha, kasab. Kasab ni dia usaha. Wa 'alaiha maktasabat, apa saja yang dia usaha, yang itulah yang dia akan dapat. Kita usaha nak menuju kepada syurga, insya-Allah Allah Taala permudahkan jalan ke syurga. Habis itu tuan. Jadi Nabi suruh beramal, i'malu, beramalah. Maka tiap-tiap seorang dipermudahkan bagi barang yang dijadikan baginya. Allah Ta'ala permudahkan kita. Itulah tanda rahmat kasih sayang Allah. Habis itu tuan. Ini bab takdir, bab apa ni, maqadir, takdir Tuhan ni, ini perkara yang sangat sensitif. Sensitif apa? Sensitif dari segi akidah. Sebab kadang-kadang membawa kepada orang tu salah faham kalau dia tak faham betul-betul bab takdir ni. Dengan sebab takdir ni orang tak mau amal ibadah, orang malas. Sebab tu Tuhan dah takdir dah. Tuan-tuan. Jadi kena faham betul-betul. Dan riwayat Ibnul Arabi dengan sanadnya bahwasanya Nabi SAW bersabda, ia kata Nabi, mula-mula barang yang dijadikan dia itu qalam, awalu makhluqat. Perkara yang mula-mula sekali makhluk yang Allah Ta'ala cipta, yang Allah Ta'ala buat, iaitu qalam. Qalam. Ya? Macam mana? Komputer. Qalam ni, pen. Kalau sebab tu dalam bahasa Arab, kalau qalam tu, kalau translate jadi pen. Qalamun, pen. Itu kalau mengaji bahasa Arab lah. Qalam itu pen. Tapi ini pen makhluk Allah lah, yang Allah Ta'ala buat, Allah Ta'ala jadikan. Jadi mula-mula perkara yang Allah Ta'ala buat itu qalam, kemudian dijadikan nun. Jadikan nun. Apa dia nun tu? Dakwatnya. Dakwat. Nun tu dakwat, iaitu dakwatnya. Dakwat qalam tu. Dan demikian itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, nun wal qalami wa ma yasturun. Quran tu. Kan? Nun wal qalam. Itu firman Allah.
Kemudian firman Allah Ta'ala bagi qalam. Allah Ta'ala firman bagi qalam. Bila Allah Ta'ala buat qalam, Allah Ta'ala pun kata. Itu maksud firman. Surat olehmu. Tulis Allah Ta'ala kata pada qalam. Tulis kan? Allah Ta'ala perintah pada qalam, tulis. Please write something. Tulis. Kan? Kata pada qalam ni, tulis. Berkata qalam, apa yang aku surat, aku nak tulis apa? Aku tak tahu. Kan? Qalam tu kata, aku nak tulis apa? Allah Ta'ala perintah suruh tulis, nak tulis apa? Kan? Firman-Nya kata Allah, surat olehmu akan barang yang ada dan barang yang lagi akan diadakan hingga hari kiamat. Tulis apa dia? Sesuatu yang akan ada, suatu barang yang dah ada dan barang yang lagi akan diadakan, yang akan datang hingga hari kiamat, sampai hari kiamat. Tulis daripada amalan, ajal kita lah. Ajal ni apa? Ajal ni sampai masa. Sampai masa ni habis masa lah, itu maksud sampai masa. Masa habis, expired. Habis tempoh, expired time. Itu maksud sampai masa, itu ajal. Dalam Quran sebut faiza ajaluhum, bila sampai ajal. Maksudnya bila sampai masa kita habis dah, tamat tempoh, habis dah, itu maksud ajal. Rezeki, semua rezeki. Rezeki ni macam-macam lah rezeki ni. Dan asar, yang ni bekah. Maksudnya usaha, ikhtiar, apa semua lah. Tulis semua tu. Maka berlaku qalam dengan barang yang ada hingga hari kiamat. Maka qalam tu pun tulis apa cerita, semua perkara tu dengan barang yang ada hingga hari kiamat, sampai hari kiamat. Ni apa yang duk berlaku ni lah. Semua yang duk berlaku sampai hari kiamat, qalam dah tulis dah. Semua tu ada dalam catatan. Esok berapa hari bulan nak jadi apa, nak berlaku apa, semua dah tulis. Itu ilmu Allah. Ilmu Allah yang sempurna. Kemudian tatkala selesai qalam daripada menyuratnya, bila qalam ni dah habis dah tulis, maka tiada menyurat, ya stop berhenti. Dan tiada berjalan ia hingga hari kiamat. Tak berjalan lah, stop lah. Kemudian menjadi Allah Ta'ala akan akal. Lepas tu Allah Ta'ala buat akal. Al-aqlu, akal, fikiran. Tadi Allah Ta'ala buat qalam, lepas buat qalam Allah Ta'ala buat akal. Maka berfirman baginya oleh Tuhan Al-Jabbar, tiada aku jadikan suatu kejadian yang terlebih ujub. Lebih ujub ni hairan. Itu maksud ujub. Itu maksud ujub, hairan, yang pelik-pelik lah Allah Ta'ala buat, kan? Allah Ta'ala buat makhluk ni menghairankan, kan? Pelik-pelik. Allah Ta'ala buat kita ni, kan? Buat kita, buat hidung, buat telinga, kan? Pelik tak? Kalau terjun selam tak masuk air, kan? Hidung kita,
Tak masuk ayak. Telinga kita tak masuk ayak. Bila kita duduk mandi ke apa kan tak? Tak ada kata masuk macam paik. Tak lah. Itu makhluk. Ini apa kejadian Allah. Allah Ta'ala buat cak jari semua lain-lain. Bukan sikit tuan-tuan. Makhluk semua tak sama belakang. Pelik. Pelik. Itu maksud ujub, ajaib, menghairankan. Makhluk-makhluk Allah ni kita semua cak jari tak sama. Bukan hak dalam surau ni saja. Satu dunia semua tak sama. Kan kita nak reka tak boleh. Tak sama. Sebab tu bila dapat cak jari dapat orang. Semua tak sama. Ini maksud ujub. Tiada aku jadikan suatu kejadian yang terlebih ujub. Semua makhluk ni menghairankan kepada aku daripada engkau demi kemuliaanku. Allah Ta'ala buat akal. Akal ni boleh fikir. Sesungguhnya aku sempurnakan di kau pada orang yang aku kasih, dan aku kurangkan di kau pada orang yang aku murkai akan dia. Aku sempurnakan akan di kau pada orang yang aku kasih, yang aku sayang, makhluk yang aku kasih aku sempurnakan dia, dan aku kurangkan pada orang yang Allah Ta'ala murka. Kemudian sabda Nabi SAW, bermula yang terlebih sempurna manusia akalnya itu orang yang terlebih mengikut mereka itu bagi Allah dengan taatnya dan ibadahnya. Itu orang yang paling sempurna akal, Nabi kata. Itu akal ni satu makhluk Allah. Makhluk Allah akal ni Allah Ta'ala buat pada manusia. Dengan sebab akal ni lah dapat membezakan dengan malaikat. Dengan malaikat boleh beza akal. Malaikat dia tidak ada akal, tidak ada nafsu. Itu malaikat, dia hanya ikut perintah Allah. Allah Ta'ala suruh buat apa? Buat dia lah. Itu malaikat, dia tak ada akal macam kita makhluk. Makhluk dia ada akal, boleh fikir, boleh berfikir. Itu makhluk Allah yang paling sempurna. Dan paling sempurna akal itu apabila akal itu dapat membawa kepada seseorang itu taat dengan amal ibadah. Itu orang yang paling sempurna akal. Sebab itu kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, riwayat yang lain, Nabi kata apa? Al-kayyisu, Al-kayyisu, orang yang paling bijak, orang yang paling cerdik. Al-kayyisu, man dana nafsahu, orang yang dapat menjaga nafsu dia. Mandana nafsahu, orang yang dapat jaga, dapat kawal nafsu dia. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal ibadah, dia buat kerja lima ba'dal maut, selepas daripada mati. Fokus dia lepas mati. Tu orang bijak. Dia tak terhenti setakat dunia saja. Dia punya fokus dia lima ba'dal maut, sampai mati. Lepas pada mati itu aku macam mana? Tu orang bijak. Dia bukan terhenti setakat dunia saja. Pemikiran dia tu, akal dia tu, dia fikir sampai kepada lepas mati, bukan setakat sebelum mati. Kan? Itu orang yang bijak. Wal ajizu, orang yang tak bijak, orang yang tidak ada akal, macam mana? Wal ajizu man atba'u hawaha, orang yang ikut hawa nafsu dah.
Man atba'u hawaha, orang yang ikut hawa nafsu. Wa tamanna 'ala Allahil amani, dan dia hanya orang kata apa? Dia tidak beramal. Dia hanya mengharapkan rahmat Allah, tapi tak mau amal pun. Dia malah. Dia tidak beramal. Dia cuma mengharapkan rahmat Allah saja, keampunan Allah tanpa amalan. Tak boleh tak? Itu orang yang ajiz, orang yang tak ada akal. Orang yang tidak ada akal. Jadi dengan sebab itu kata Nabi SAW, orang yang ada akal ni dia fikir selepas daripada mati. Itu orang yang ada akal. Dan lagi sabdanya kata Nabi, ta'arraf ila Allah fir rakha'i ya'rifka fis syiddah. Kenalkan olehmu diri kamu kepada Allah. Kenalkan diri kita pada Allah. Apa maksudnya tuan-tuan? Allah tak tahu kita kan? Allah tak kenal kita kan? Tak. Kita tu lah kena cari Allah, kena kenal Allah. Yakni, ni maksud dah, dengan beradab pada mengerjakan taat dan ibadah akan dia. Beradab, bukan adab ni dah, ini adab. Beradab kita dengan Tuhan dalam mengerjakan taat dan ibadah kepada Allah. Kena ada adab dalam kita beradab. Ni dalam kita beramal ibadah kena beradab. Contoh macam mana? Macam kita doa, kena ada adab. Kita berdoa, semayang, semua tu kena ada adab belaka. Sebab tu dalam semayang semua tu kena ada adab. Sebab tu dalam kitab-kitab tuan-tuan, dalam kitab-kitab fiqh ada setengah kitab dan bila belajar bab rukun semayang, dia sebut kalau rukun semayang tu 13, rukun semayang ada 13, maka semua perbuatan itu, contohnya rokok, maka dia bawa serta dengan rokok tu dengan tamak ninah. Rokok dengan tamak ninah, sujud dengan tamak ninah, i'tidal dengan tamak ninah. Sebab apa tamak ninah? Itu adab dengan Tuhan. Tamak ninah tu apa dia tuan-tuan? Tamak ninah ni tenang, bertenang-tenang. Itu maksud tamak ninah. Itu maksud tamak ninah. I'tidal dengan tenang. Itu maksud tamak ninah. Maksudnya rokok, sujud, semua tu kita buat dengan penuh ketenangan kita dengan Allah. Bukan kelang kabut lah sembahyang. Bukan sembahyang kelang kabut nak cepat habis. Sembahyang ni tuan-tuan, sembahyang ni ibadah, bukan nak cepat habis. Kan? Ibadah kita dengan Allah dengan penuh ketenangan. Tu ibadah sembahyang kita. Bukan sembahyang nak cepat habis. Itu bertenang-tenang. Jadi dengan sebab itu di antara adab dalam kita beramal ibadah, iaitu tamak ninah. Tenang. Baca Fatihah, tenang sampai habis. Tenang dulu, tamak ninah dulu. Lepas tu baru baca surah. Itu dia panggil tamak ninah. Kan? Jadi kenalkan olehmu diri kamu pada Allah. Maksudnya kita beramal ibadah ni seolah-olah dekat kita dengan Allah, penuh dengan adab sopan kita pada Allah. Pada waktu kemurahan, waktu murah. Apa maksud waktu kemurahan? Waktu kemurahan ni ketika senang lah. Itu maksud waktu murah. Hingga kasih ia akan dikau, sehingga Allah Ta'ala sayang pada kita. Nescaya kenal ia akan dikau dengan mengangkatkan kesusahan daripada engkau. Bahawa Allah Ta'ala angkat susah tu daripada kita. Dan perkenankan doa engkau. Allah Ta'ala perkenankan doa kita. Tu amal ibadah kita tu. Kita buat amal ibadah dengan ketenangan,
dengan penuh keredaan, maka Allah Ta'ala akan mengangkatkan kesusahan daripada kita. Dan Allah Ta'ala memperkenankan doa kita sebab kita buat dengan penuh beradab sopan, sentiasa mendekatkan diri dengan Allah pada ketika kepayahan. Maksudnya kesimpulan dia, bila senang ingat Allah, barulah waktu susah Allah Ta'ala tolong kita. Jangan waktu susah aja ingat Allah. Kita waktu susah baru ingat Allah, waktu senang tak ingat. Sebab tu susah. Sebab tu bila orang senang ingat Allah, maka dalam waktu susah pun Allah Ta'ala akan tolong. Allah Ta'ala akan mempermudahkan kepayahan dia tu. Dan dijadikan bagi engkau daripada tiap-tiap kepicitan, kesempitan, maksudnya kesusahan, kepayahan. Itu keluasan Allah Ta'ala permudahkan. Dan daripada tiap-tiap duka cita itu tempat keluar. Maksudnya apabila datang duka cita, maka Allah Ta'ala permudahkan dia. Jadi sukacita. Itu maksud orang yang kenal Allah. Perkara yang duka cita, dia akan keluar jadi sukacita. Perkara yang sempit, yang susah, Allah Ta'ala permudahkan, Allah Ta'ala luaskan. Ini bila dia dekat dengan Allah. Kita ni yang jadi susah, jadi apa ni sebab kita tak kenal Allah. Kita jauh dengan Allah, kita tak mau dekat diri dengan Allah. Sebab tu jadi payah, jadi macam-macam. Kalau dekat kita dengan Allah, kan, semua mudah. Allah Ta'ala akan permudahkan. Jadi tenang. Bila diri kita tu kenal Allah, dekat dengan Allah, ibadah kita dengan Allah. Inilah natijah daripada doa. Sebab semua perkara-perkara tu kita kena mohon pada Allah, kena doa pada Allah, kena minta pada Allah, minta tolong dengan Allah. Sebab tu salah satu daripada doa, doa yang Nabi ajar apa dah? Allahumma a'inni ala zikrika. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Ya Allah, tolonglah aku. Tolong aku. Kena minta tolong Allah. Tolong apa? Allahumma a'inni ala zikrika. Ingat kepada Allah. Kena minta tolong. Kita nak ingat kepada Allah tu, kena Allah Ta'ala tolong kita. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika, dan bersyukur kepada Allah tu. Kita kena minta tolong dengan Allah kan? Minta Allah Ta'ala tolong kita ni jadi orang yang bersyukur. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, dan juga amalan yang baik. Tu kita minta tolong Allah. Itu doa. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa ala ta'atik. Satu lagi. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa ala ta'atik wa husni ibadatik. Dan ta'at, wa ala ta'atik ni taat pada Allah. Kena minta tolong Allah. Kita nak taat pada Allah tu, kena Allah Ta'ala tolong kita. Itu doa. Jadi semua ini berkait dengan doa lah. Sebab tu dibawa hadis ni tadi, supaya kita ni berdoa, minta tolong dengan Allah. Minta tolong dengan Allah. Nak boleh ingat Allah, nak boleh bersyukur, nak boleh buat ketaatan, semua tu berhajat kepada Allah. Allah Ta'ala bantu kita. Itu masuk a'inni. A'inni itu maksudnya pertolongan. Ya Allah, tolonglah aku. A'inni pun ada sebut, ada orang sebut inayah. Inayah tu maksudnya pertolongan. Itu masuk inayah. Pertolongan Allah. Kan? Habis itu tuan-tuan. Itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah
makhluk-makhluk Allah yang Allah Ta'ala jadikan, yang Allah Ta'ala buat. Masuk insya' nak bang dulu Oh 835 dengar bunyi macam azan. Okey 5 muka surat sebelah. Sesuatu tidak akan menimpa kalau bukan takdirnya. Kalau bukan takdir kita, tak kena. Kalau bukan takdir kita, tak sampai kepada kita. Kalau bukan takdir kita. Tapi disuruh kita berusaha lah. Contohnya kita sakit, kan? Contohnya kita sakit, kita tahu dah Allah Ta'ala nak bagi lega ke tak mau bagi lega. Allah Ta'ala takdir apa pada kita, lega ke tak lega, kita pun tak tahu. Kan? Kita pun tak tahu. Jadi dengan sebab kita tak tahu takdir kita tu, maka dengan sebab itulah disuruh kita ni berusaha, berikhtiar, minta doa. Sebab kita tak tahu takdir kita tu. Memanglah semua tu Allah Ta'ala takdir belaka, tapi takdir Allah tu kita tahu tak tahu. Dengan sebab tak tahu itulah usaha dah. Kan kita pun cari ubat, tu usaha. Makan ubat ni, buat terapi ni, macam-macam kita usaha nak bagi lega sakit. Itulah usaha kita. Nak bagi lega kan tak lega kan, itu takdir Allah. Kita terima sajalah. Nak buat macam mana? Kalau lega, alhamdulillah. Kalau tak lega, usaha lagi. Macam tu. Mungkin hari ni tak lega, bulan depan lega, tahun depan lega, macam tu lah. Sebab kita tak tahu takdir Allah tu lah, disuruh kita berusaha. Jadi sesuatu tidak akan menimpa kalau bukan takdir. Memang semua kalau bukan takdir kita, dia tidak akan berlaku. Apa yang berlaku itulah takdir Allah. Dan lagi sabdanya, wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Dan ketahui olehmu bahwasanya barang yang menyalahi akan dikau. Yang menyalahi akan dikau apa maksud? Yakni tiada ditakdirkan bagi engkau. Maksudnya apa yang tidak ditakdirkan bagi kita, tiada mengenai akan dikau. Tak sampai pada kita, tak kena pada kita, tak berlaku pada kita. Dan tiada sampai kepada engkau dan barang yang mengenai akan dia. Kalau ada takdir kita, yakni ditakdirkan bagi engkau, tiada menyalahi akan dikau dan sampai ia akan dikau. Jangan risau, sampai pada kita. Contohnya bab sakit tadi, kalau Allah Ta'ala takdir lega, dia akan lega juga. Jangan risau kalau sampai takdir kita. Sebab tu bila kita belajar, ini berkait dengan akidah tuan-tuan. Dia berkait dengan akidah. Bila kita belajar bab takdir ni tuan-tuan, kita tidak akan ada sifat hasad, dengki, tak ada. Semua tu penyakit-penyakit tu tak ada. Sebab apa? Sebab kita tahu itulah takdir kita. Takdir untuk orang ni Allah Ta'ala bagi macam ni. Takdir untuk orang ni Allah Ta'ala bagi macam ni. Jadi orang yang dengki, orang yang sifat hasad dengki tu, sebab apa? Sebab dia tak iktikad itu takdir Allah. Tu dia tuan-tuan. Ini berkait dengan akidah. Orang yang tahu ni Allah Ta'ala tetapkan untuk dia macam tu. Allah Ta'ala bagi kita macam ni. Jadi terima, bersyukur. Untuk orang, itu rezeki dia. Allah Ta'ala takdir untuk dia. Itulah ketetapan kerja Allah untuk dia. Nampak tuan-tuan? Sebab tu
Orang yang faham betul-betul bab takdir ni, hati dia bersih. Dia tak ada penyakit-penyakit itu semua, tak ada. Kita dapat beramal ibadah, alhamdulillah, Allah Ta'ala takdir kita ibadah. Bersyukur pada Allah. Allah Ta'ala tetapkan kita. Bukan dengan sebab rajin kita, bukan dengan tak ada semua tu. Semua itu tak ada. Tu nak bersih amal ibadah kita tu. Sebab kita ingat inilah ketetapan Allah untuk kita, jadi bersyukur. Alhamdulillah, dengan rahmat kasih sayang Allah, Allah Ta'ala bagi aku boleh semayang, boleh rokok, boleh sujud, boleh puasa, boleh buat amal ibadah. Bersyukur. Bukan dengan sebab ilmu kita ke, dengan sebab rajin kita ke, tak ada semua tu. Itu baru jadi amal ibadah dia tu bersih, tuan-tuan. Amal ibadah dia bersih, tak ada hal lain melainkan dengan Allah. Tu baru bersih ibadah. Ini bab takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Dibawa bab takdir ni macam kita sebut tadi, kerana dia berkait dengan doa kita. Kita berhenti azan sat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wa ba'sa aqama. Innaka la muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi perkara yang berkaitan dengan takdir ini nak menunjukkan bahawasanya kita ni lemah. Kita ni lemah, kita makhluk ni lemah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berhajat kepada Allah. Sebab tu bila azan, tengok tuan-tuan, bila azan, bila sebut Allahu Akbar, semua kata Allah Akbar belakang. Sebut asyhadu an la ilaha illallah, semua i'tiqad tidak ada Tuhan melainkan Allah belakang. Tapi bila sebut hayya 'alas solah,
Tak kata hayya 'alas solah. Kata apa? La haula wala. Sebab kita ni lemah. Tak ada daya upaya, tak ada kekuatan. Kan? Last sekali, la ilaha illallah. Apa maksud la ilaha illallah, tuan-tuan? Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Apa maksud tidak ada Tuhan melainkan Allah? Satu lagi. Kan? Apa arti la ilaha illallah? Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Kan? Apa arti tidak ada Tuhan melainkan Allah tu? Maksudnya tidak ada yang bagi kenyang melainkan Allah. Tidak ada yang bagi boleh sehat melainkan Allah. Tidak ada yang bagi kita ni boleh naik mutu melainkan Allah. Tidak ada yang bagi kita ni boleh buat kereta melainkan Allah. Tidak ada. Semua melainkan Allah. Itu masuk 24 jam. Itu masuk 24 jam, 24 hours dalam kalimah tauhid la ilaha illallah. Sebab tu kata tadi semua takdir itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan takdir ini tadi daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan disuruh kita ni berusaha. Sebab kadang-kadang orang bila tak faham betul-betul bab takdir, dia salah faham, akidah dia salah. Dia tak doa, dia tak sembahyang, dia tak apa lah. Semua tu takdir Tuhan, dia kata. Semua takdir Tuhan. Ni awak tak sembahyang, takdir Tuhan. Awak tak puasa, takdir Tuhan. Sebab itulah kita ada panduan. Panduan apa? Nabi SAW. Allah Ta'ala utuh Nabi. Utuh Nabi tujuan apa? Nak jaga ni. Sebab tu dibawa syariat pada kita. Syariat ni apa? Undang-undang. Kalau buat baik dapat pahala, buat jahat dapat dosa. Tu Nabi cerita pada kita. Kalau kita faham takdir semua Tuhan belaka, maka dosa pahala tak ada, tak perlu ada dosa pahala, kan? Tak perlu ada dosa pahala. Sebab apa? Semua takdir. Tak payah doa, tak payah apa. Tapi dengan sebab ada dosa, ada pahala Allah Ta'ala buat, disitulah usaha ikhtiar kita tadi itu dikira juga. Dikira usaha dan ikhtiar kita tu, supaya akidah kita tu betul dengan Tuhan. Bab akidah. Ini bab takdir ni akidah. Sebab tu rukun iman, salah satu daripada rukun iman iaitu beriman kepada qada dan qadar. Qadar tu takdir lah tu. Qadar tu takdir lah. Banyak tuan-tuan huraian dia ni, kan? Bab takdir, bab akidah ni banyak huraian dia. Contohnya, kan, Allah Ta'ala buat kenakan kita kepada satu musibah. Bila Allah Ta'ala kenakan kita satu musibah pada kita, adakah Allah Ta'ala kita tu zalim? Adakah Tuhan tu zalim? Bagi musibah, kan? Zalim tak? Allah Ta'ala bagi musibah. Ini bab akidah, tuan-tuan. Maka dengan sebab itu bila kita belajar akidah, setiap perbuatan Allah, sama ada baik ke buruk ke, semua itu ada hikmah dia. Tidak ada satu perbuatan Allah, apa yang Allah Ta'ala buat, yang tak ada faedah, yang jadi sia-sia. Tak. Bila Allah Ta'ala buat, ada faedah, ada manfaat untuk makhluk. Tu etika tu, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab bila kita kata Allah Ta'ala buat satu perkara yang tidak memberi manfaat, maka itu menunjukkan Allah Ta'ala tu lemah, Tuhan tu lemah. Maka itu mustahil. Salah akidah tu. Itu benda mustahil. Sebab apa? Seolah-olah macam Tuhan ni tak ada ilmu. Dia berkait belakang tu, bab akidah. Bila kita hanya mengiktikadkan satu sifat kelemahan pada Tuhan, dia berkait belakang. Itu dia, tuan-tuan.
Kerana ini kerana bahwasanya tiada mengenainya akan seorang melainkan barang yang ditakdirkan pada azali baginya. Kita sambung sini nanti insyaallah. Ini bab takdir ni just stress sikitlah tuan-tuan. Perkara-perkara yang melibatkan takdir ni just stress sikit nak faham tu. Tu kena, kalau tuan-tuan tak faham boleh tanya. Tuan-tuan boleh tanya saat lagi kan macam mana, kan, insyaallah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka